Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hello. Apa khabar anda semua? Kami kembali menemani anda pada 24 November. Wow, tinggal lagi 6 hari sahaja lagi sebelum November berakhir. Apapun kami harapkan anda dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja hari Jumaat ni. Mungkinlah Syirah kan? Ya. Ada yang pagi-pagi dah tarik nafas panjang. Hai, dah Jumaat, esok dah Sabtu. Dah lebih rasa sedikit. Betul tu, sebagaimana yang Sugi katakan tadi, kita dah pun berada di hujung November. Kami doakan apa sahaja azam yang telah pun anda tanamkan. Sebagaimana di awal tahun dulu, kami doakan semuanya telah pun berjaya dicapai. Adalah lagi sebulan lebih untuk kita, kata orang, untuk kita capai azam kita itu. Okey, baik. Tetapi walaupun ada yang tarik nafas panjang, hujung minggu akan tiba esok. Betul. Tetapi rakan-rakan kita di Kelantan dan Terengganu mungkinlah tidak boleh tarik nafas yang panjang. Boleh juga tarik nafas kerana dikatakan mangsa banjir di kedua-dua negeri itu, Kelantan dan Terengganu, menunjukkan angka yang semakin menurun. Betul tu Sugi, dan kita bercakap mengenai banjir lagi. Ini sering kali kami di Wanita hari ini ingatkan, kita nak sama-sama mencegah sebenarnya risiko penyakit akibat kesesakan di pusat pemindahan, terutamanya melibatkan jangkitan saluran pernafasan. Ini antara yang perkara-perkara yang anda boleh buat, iaitu elak berada berdekatan dengan mereka yang ada simptom batuk atau bersin. Jaga kebersihan diri dan persekitaran, juga amalkan etika batuk dan juga bersin dengan menutup mulut. Lagi Sugi? Dan cuci tangan menggunakan air dan sabun. Gunakan tisu untuk membuang kahak. Asingkan mangsa banjir yang mempunyai gejala. Pakai pelitup muka jika bergejala atau berada di tempat yang sesak. Baik, sama-samalah kita jaga kebersihan diri, bukan sahaja untuk kita tetapi juga untuk persekitaran. Okey, baik. Hari ini hari Jumaat, esok hari Sabtu 25 November. Sugi tahu tak 25 November kita ada apa? Ada apa Syirah? Birthday siapa? Tak ada birthday. Kita ada sambutan sebenarnya. 25 November adalah sambutan Hari Menangani Keganasan Terhadap Wanita. Untuk itu saya nak ajak Sugi, saya nak ajak penonton-penonton, tak kiralah anda wanita ke, anda lelaki ke, ayah semua. Kita pakai beramai-ramai warna oranye sebagai lambang solidariti kepada kempen hentikan keganasan terhadap wanita. Baik, jadi esok saya cari baju orange, saya tangkap gambar, saya akan upload. OOTD. OOTD. Apapun, untuk memulakan siaran hari Jumaat ini, apa kata Syirah, kita dengarkan lagu bertajuk Bingkisan daripada Amin Idris dan juga Rakib Majid. Silakan. Perjalanan ini tiada ujungnya, telah ku lalui dengan hidayahnya. Bersamamu teman yang ku kasihi, bimbingilah diri ini. Aku dahulu datang ke sini dengan hidayah darimu Ilahi, menukar arah yang telah pergi. Bimbinglah kami. Bersama-sama kita harungi segala cobaan dan
godaan dengan satu tekad dan satu matlamat terjalinlah persahabatan. Ku hamparkan kasihku kepadamu, ku curahkan cintaku kepadamu. Wahai Tuhanku, kurniakanlah hidayah dan petunjuk-Mu. Ku hamparkan kasihku kepadamu, ku curahkan cintaku kepadamu. Wahai Tuhanku, kurniakanlah hidayah dan petunjuk-Mu. Ku sanjungi jasa-Mu kepadaku yang mewarnakan iman di hatiku. Indahnya coraknya dihiasi takwa menuju-Mu, oh Ilahi. Oh menuju mu, oh Ilahi. Menuju-Mu, Ilahi. Idris dan juga Rakib Majid. Hari Jumaat ni kita dengar sejuk, tenang je kita dengar. Alhamdulillah. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah. Batuk sebenarnya. Tapi nyanyi sedap. Tahan sebenarnya ni. Oh, ya ke? Habis ni terus gedang tu. Tu teknik tu teknik. Teknik tu penting. Okey, baik. Dua individu yang memang serba boleh. Semua orang pun tahu. Kedua-duanya. Okey. Tapi kita nak tahu jugalah kolaborasi bingkisan ini. Bagaimana terjadinya kolaborasi ini? Sebenarnya lagu ni lagu single saya yang ketiga. Okey. Dan sebelum ni saya ada berduet dengan ada seorang rakan TikTok saya. Okey. So bila nak buat lagu ketiga ni, saya terfikir nak cari siapa rakan duet. Okey. Fikir, oh saya terlupa. Saya ada seorang kira sahabat lama. Macam mana boleh lupa ni? Lupa sahabat ni. Dia, Aduh. pertama dia Qari. Dia pernah wakil negeri dia peringkat kebangsaan. Dulu. Dan dia pernah masuk program reality. Kan? Jadi rasa Dijual habis. habis. Saya rasa ni. berdosa bila saya tak panggil beliau untuk berduet. Dan tambah pula hari ni kita ada dua orang gitaris yang sangat talented. Seorang nama Alan, seorang nama Naim. Okey. So saya kira ini antara rising star yang saya nak ketengahkan pada hari ini. Okey. Macam Rakib pula kenapa menerima pelawaan dan menerima tawaran ni? Jawab, jangan tak jawab. Nak kata tak boleh, tak nak pun tak boleh. Sahabat kata nak tadi. berkawan. Amin Idris ni brother saya lah yang pertama. Bila tahu oleh satu dah sedih, Bingki dia serba boleh. Dan sebenarnya saya tak sangka dia boleh menyanyi dengan baik itu. Okey. Itu kita nak bagi tahu. Dan bila Abang Min cakap keep jom kita berduet dan saya adalah orang yang akan tengok dulu melodi dia macam mana. Dan kalau tak okey, tak best, saya akan cakap tak boleh. So bila dengar, saya kata lagu ni sedap. So saya rasa kalau kita nyanyi dua orang lebih sedap. Tambah sedapnya. Okay, Kalau bertiga macam mana pula? Kalau bertiga sedap itu macam mana? Sedap, lebih sedap. Bertiga dengan Syira lah ya. Saya ke tepi. Berempat lah. Okey. Tapi nak tanya juga mengenai lagu ini, intipati lagunya. Kita tahu lagu ketuhanan, betul. Tapi intipatinya berkaitan dengan apa, Encik Amir? Dia sebenarnya lagu ni can go in both.
tentang ketuhanan, tentang kemanusiaan, sebab semua orang pernah melalui fasa perpisahan. Baik. Tapi it's not about perpisahan semata-mata. Dia adalah soal macam mana kita menangani perpisahan tu. By the end of the day, ya kita sedih, kita down. Tapi akhir sekali kita yang define our own happiness. Dia macam konten kita selalu dalam wanita hari ni. Kita define kebahagiaan kita, bukan orang lain. Baik. Baik. Untuk Rakib sendiri, apa agaknya harapan? Ada lagi, bukan senang ni. Apa agaknya harapan Rakib sendiri terhadap lagu ini? Okey, untuk lagu Berkisah ni saya dengan Amin mengharapkan semua menerima lagu ini dengan baik dan fokus pada mesej dia dan fokus pada melodi dia, sebab kedua-duanya gabungan yang baik untuk kita dengar, untuk kita hadam dan untuk bagi kita satu semangat baru kalau kita menghadapi masalah. InsyaAllah dengan lagu ni selain daripada berzikir lah, Mami. Betul. Sebab sekarang ni kalau tengok ke TikTok semua kan semua pekan healing kan. Betul. So kita bagi healing yang patut syariah lah kan. Patut syariah. Okey. Dan boleh download di Spotify, di Apple Music. Semua ada. Di YouTube pun ada. Alright. Okey, baik. Jadi anda bolehlah mendengar lagu Bingkisan ini. Betul. Kalau anda belum lagi mendengarnya. Dan sebelum itu saya nak tanya, baju anda berdua hari ini siapa pilih? Wife pilih ke? Ini sendiri. Sorry. Saya wah pilih. Wife pilih. Jadi awak berhias dan bersiap hari ini untuk wife juga ke? Betul. Betul lah. Masya Allah. Baguslah. Suami sekali ni. Baik, dan itu juga adalah topik kita pada hari ini. Topik hikayat perkahwinan kita adalah berhias untuk pasangan. Jadi kepada penonton kan, kita ada kena kan. Baik, kepada penonton di rumah, kalau ada sebarang pendapat, anda terus ke Facebook kami di Wanita Hari ini. Jangan lupa untuk follow kami di IG dan juga TikTok. Kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kau dulu pernah bilang aku ratu di hatimu sayang, dan aku ratu di istanamu. Dan dulu pernah kau pun bilang takkan pernah tinggalkanku, sumpah mungkin kau lupa. Dan kau pernah jadi yang tersayang, ku pernah jadi. Kaulah jawaban doaku, kau diutus Tuhan untuk temani hidupku dikala hati ini rapuh. Hadirmu sembuhkan lukaku, kau hapus telah. Mengenanya dengan topik kita pada hari ini, itulah dia lelaki. Waktu perempuan cantik, kitalah ditatang bak minyak yang penuh, kitalah yang paling cantik dari mata turun ke hati katanya. Tapi bila kita dah start beranak, bersalin, bentuk badan pun dah sengit-sengit, ditinggalkannya kita begitu sahaja. Okey, saya tak tahu kenapa kawan saya begitu beremosi, tapi tak semua lelaki, Syira. Tak semua. Sure. Saya rasa tetamu kita kat studio, dua orang individu lelaki ini tidak sebegitu. So, mereka pun geram bila Kita awak tanya. awak berkata begitu. Tapi apa pun, kita bersama dengan 3 individu di sana. Dua orangnya mukanya merah, kenapa geram ke? Nak marah ni. Okey, Tak setuju. kita bersama dengan di hujung sana Dr. Tengku Azmadi Tengku Muhammad selaku perunding motivasi kita. Terima kasih doktor. Dan di sebelahnya sekali lagi kita bersama dengan Rakib Majid dan di sebelah Syira. Dan juga sebelah Syira ada Faizah Ilai. Orangnya kalau Syira secantik ini saya tak bersiap dah. Tak perlu dah nak bersiap. Okey, baik. Kita mulakan dengan dua jejaka kita. Kenapa geram tadi? Saya nampak anda berdua geram. Salah ni Syira cakap ni, salah ni. Rakib sila. Sebab yang pertamanya tak semua lelaki begitu. Okey, baik. Mungkin kami antara orang je lah yang sangat mencintai isteri. Okey. Lepas ni kita minum. Okey, doktor nak tambah ke?
Tak, kita tak boleh ambil satu kes maka kita generalize semua lelaki macam tu. Baik. Kerana seorang lelaki menipu, semua lelaki penipu. Kerana seorang lelaki jahat, semua lelaki jahat. Tak boleh. Kan mungkin lelaki orang tu begitu, tapi lelaki macam kami tak macam tu. Okeylah, saya tarik baliklah kenyataan saya tadi. Boleh tak sempat tak tarik Nak balik? cakap minta maaf ke? Minta maaf. Pak isteri. Okey, baik. Okey, Ya, baik. mungkin Dr. Tengku Asmadi, mungkin saya dapat mula dengan doktor terlebih dahulu lah. Kita bersiap ataupun berhias untuk pasangannya. Kenapa kita nak kena berhias untuk pasangan? Sedangkan pasangan kita dah tengok dapur kita selepas mandi tanpa alat solik, tanpa bersiap waktu rupa, bangun tidur dan sebagainya. Kenapa mesti nak kena siap lagi ni untuk mereka? Silakan. Sebab naluri seorang sesiapa saja, sama ada lelaki ataupun wanita. Yang lelaki suka kepada melihat yang cantik-cantik dan begitu juga wanita suka melihat kepada yang tampan-tampan. Jadi apabila kita dah jadi pasangan, jadi isteri orang dan sebagainya, kenapa kita boleh bersiap 3 jam, 4 jam hanya untuk tonjolkan kecantikan itu kepada orang di luar, tetapi kenapa kita tak boleh bersolek sedikit untuk tonjolkan kecantikan itu kepada suami kita di rumah. Kan? Jadi sebab tu saya memang galakkan kalau dah tahu suami nak balik, kan, bersoleklah sikit, pakai ni tak, itulah kain batik, bau ikan masinnya lah, apa semua itulah juga yang disambut suami dia. Tak bolehlah macam tu. Kan? Jadi sebab tu kita kena bersiap, kan. Sebab itu sebenarnya kalau ingat, kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW bila dia balik daripada satu perjalanan, okey, dia akan singgah dulu dekat mana-mana, kat masjid dan sebagainya, supaya isteri dia tahu baru nak sampai kejap lagi. Untuk apa? Supaya isteri itu bersiap-siap. Angkat tangan lagi sekali ni. Tapi kenapa tuju isteri je, bukan ke suami? Kenalah kemas, kenalah bersih, kuku tu potonglah, jambang tu dia. Bagilah ada Saya nak bentuk suruh sikit Faizal banter lah. Silakan. Faizal boleh banter. Dia sebenarnya dia kena sama-sama. Kalau tanya saya macam kalau tanya saya macam sebagai seorang isteri, you have to take care of your husband, your husband have to take care of you. So kalau sebagai seorang isteri, saya kalau tengok dia macam tak terurus, saya akan cakap, you boleh tak uruskan, you nampak teruk sangatlah. Kan, ataupun contoh, tapi kalau cakap macam buruk pula kan, dia terasa pula kan. Nanti dia saya rasa saya sebagai isteri, saya lebih macam bagi dia like, I rasa you pakai macam ni, nanti kalau you keluar nanti mesti orang ingat I tak jaga. Macam tu kan. Nanti mesti orang ingat I tak jaga suami. So you know, you tolonglah jaga, janganlah bagi orang cakap belakang. Itulah. Jadi ada persefahaman tu. Tapi bagi Faizal sendiri, Faizal melihat transformasi tak setelah berkahwin itu dengan pasangan? Macam dua-dua ada effort. Tapi sekarang, dulu memang dah ada effort, tapi sekarang dah lepas kahwin ni lebih lagi ke lagi macam santai je lah? Macam mana awak melihat transformasi? Sebelum saya kahwin, saya tak ada effort. Tak ada effort. Memang Sebab memang dah cantik. Bukan. Sebab saya punya kerja, macam sebelum ni saya stewardess kan. Jadi masa dulu saya memang kena pakai makeup. You have to look good every day. Betul. And bila tu jadi pelakon, bila pelakon pun sama juga. So bila tak kerja, jadi saya memang I'm a jeans and shirt person. So saya tak kuasa nak bersiap lah. Tapi bila dah berkahwin, tapi suami saya lain pula. Suami saya macam sejenis yang kalau macam tadi dia dah video call, kenapa you make up? Dia macam tu. Kenapa you make up ya? Nampak sangat selalu tak make up. Kenapa you make up? You nak tunjuk kat siapa ni? Dia macam tu. Jadi sebab surprisingly that dia actually allowed me to come. Kalau selalunya dia tak ada, dia memang tak adalah. Suami suka Faizal bersiap ke atau tidak sebenarnya? Dia suka bersiap tapi kena ada dengan dia. Faham. Kena dia kena ada. Kalau kata macam sebab tu kalau saya macam keluar tak adalah tak bersiap, Azim macam putting on makeup dia, kalau dia tak ada dia macam tak payahlah over sangat. You nak tunjuk kat siapa? Dia macam tu. Baik. Dan Syira dan juga tetamu-tetamu kita, saya pernah juga membaca artikel psychologically lah kan. Berhias ni kita sering kali mengaitkannya dengan luaran, fizikal sahaja. Tetapi berhias ni sebenarnya mental kita pun harus kita hias dengan fikiran yang cantik, kata-kata yang cantik dan sebagainya. Jadi mungkin Rakib boleh kongsikan, selain daripada isteri memilih baju dan juga awak membantu bersiap untuk isteri, mungkin ada cara lain yang awak siapkan diri awak supaya sentiasa boleh mencurahkan positive energy itu?
Okey, yang pertamanya saya paling tak layak nak bercakap kat sini sebab saya baru kahwin 5 tahun. Tapi saya cubalah. Okey, yang pertama untuk diri saya sendiri, yang pertama saya kena sentiasa positif. Sebab kita balik kerja mungkin dengan masalah kerja, jadi kita balik tu macam mana kita nak tukar daripada kita tengah bengang, kita tengah marah, kita nak masuk rumah tu dengan keadaan yang baik. Sebab itu akan efek keluarga. So, saya akan balik first kali dengan senyuman, dengan senyuman. Tapi kadang-kadang tu terlepas juga. Sebab kita manusia betul. Jadi dan dari situ wife pun kan saya suka tengok awak senyum kat situlah. So yang kedua, kami di rumah memang apa yang saya terapkan pada keluarga adalah solat berjemaah. Oh, okey, baik. So itu yang taklah satu hari tu 5 waktu, tapi kena ada sehari sekali sebab bagi saya itu dia punya key. Untuk kita kata nak mengatasi segala masalah rumah tangga. So daripada situ kita sebenarnya dah siapkan dalaman kita dan automatik luaran pun akan siap juga. Akan siap juga. Baik, Dr. Tengku, tadi saya tertarik dengan Faizah kata untuk kita bersiap, kita kena ada sokongan daripada satu sama lain. Suami kena sokong isteri. Oh, cantiknya awak pakai macam ni. Marilah, barulah isteri ni kata orang bersiap sedikit. Untuk suami pula, oh cantik abang pakai macam ni. Kita rasa lebih bersemangat dan kita rasa lebih kata orang lebih disayangi, lebih dengan aura yang lebih positif dan sebagainya. Mungkin Dr. Tengku nak kongsikan sedikit mengenai sokongan satu sama lain untuk kita berhias ini. Sebenarnya bila kita bersiap untuk pasangan, dia memberikan kegembiraan kepada pasangan kita sebab pasangan itu siapa tak seronok kalau isteri dia cantik, suami dia tampan, jalan beriringan, maka bagaikan pinang dibelah dua. Jadi benda ni kena sama naik. Cuma apabila kita lihat ramai pasangan yang dah pun berumah tangga dengan kesibukan dengan anak-anak, maka dia jadikan itu sebagai sebab untuk mereka tidak lagi berhias untuk pasangan. Kan sebab sibuk. Dan kadang-kadang sebab dia rasa, okey, ini pasangan aku, dia dah jadi hak milik aku tak perlu bimbang. Jadi kok mana pun tak apalah. Tapi sebenarnya tidak. Kita kena faham contoh. Kecantikan bila kita sebut keterampilan, dia bukan sekadar penampilan fizikal, bukan. Okey, tetapi dia adalah segala-galanya termasuk luaran dan juga dalaman dan juga kesihatan. Kalau kita tengok kan isteri kita ni dia dah anak 1, anak 2 dan sebagainya, maka dia dah tak sama keadaan fizikal dia. Apa salahnya suami apabila dalam pantang cari orang berikan urutan lah apalah kan, naikkan balik tempat peranakan, pastikan semua apa yang patut dibuat-buatlah supaya kebahagiaan rumah tangga tu bukan sekadar nampak di mata sahaja. Jadi ini perlu, ini juga adalah berhias untuk pasangan termasuk perkara tu. Dan begitu juga bila suami, janganlah sampai nampak selekeh. Saya memang isteri saya akan pesan, baju-baju ni kalau keluar dengan saya jangan pakai. Okey, baik. Saya kata kenapa? Sebab ini nampak klasik, tak sesuai dengan jiwa dia. Saya pula jiwa klasik. Kan? Kadang-kadang saya suka pakai yang retro-retro sikit. Tapi dia tak nak dengan dia kena pakai warna ceria. Jadi kita kena sesuai dengan taste, dengan kehendak dia. Sebab kita keluar bukan untuk orang, kita keluar untuk dia. Jadi kalau dia suka berjalan dengan kita, maka itulah dia. Jadi sebab tu kita suami juga perlu keluar sedikit duit, bajet. Kalau nak isteri kita cantik, kalau dia tak ada pendapatan sendiri, apa salahnya belikanlah. Dr. Tengku, saya setujulah, saya sukalah sebab jemput Dr. Tengku hari ini. Tak, memang begitu. Suami nak pasangan cantik tapi tak nak keluar duit untuk kedekut, tak nak keluar duit untuk mencantikkan pasangan dia tu tadi. Tapi saya rasa kadang-kadang tak kedekut. Memang style macam tu kan. Lelaki satu seluar tu dia pakai bertahun-tahun. Tak, dia macam ni. Dia duk ingat orang perempuan sama macam dia. Okey, contoh misalnya. Saya kalau keluar wanita hari ni, kalau saya pakai 10 kali kot ini, tak ada orang bising. Kalau you all pakai baju tu 10 kali, orang dah tahu. Kena bash dengan netizen. Itu beza lelaki dengan wanita. Jadi sebab tu kita kena sebagai orang lelaki kena faham dia tu. Kena faham. Okey, baik. Selepas ni saya tak tahu saya nak minta duit daripada siapa. Sheila mungkin boleh lah. Tapi apa pun kami sempat sikitlah. Okey, kami sempat mendapatkan pandangan orang di luar sana berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Apa kata kita dengarkan pandangan mereka? Silakan. Bagi pendapat saya memang perlulah.
sebab itu satu satu keperluan dan itu menampakkan seorang lelaki kalau tengok isteri bersiap, cantik di rumah, itu lebih bahagialah rasa. Kalau daripada persiapan tu tak perlu sampai seksi sangat. Cukup kemas, bersih, orang kata ada make up sikit-sikit. Okey dah tu sebenarnya. Kalau untuk pasangan bolehlah, pasal daripada kita buat cantik untuk orang lain, baik kita buat untuk partner kita kan. Sebab kita kalau kita kahwin, baik kita nak pikat suami kita sendiri, pasangan kita sendiri. Buat untuk apa kita nak cantik untuk orang lain? Setahu saya memang lelaki ni kadang-kadang kat rumah dia malas mau siap jadi hand sanitizer, baru keluar baru pakai. Tapi sebetulnya kita kena juga pakai hand sanitizer untuk isteri. Bukan saja untuk luar tapi untuk isteri juga. Bagi saya perlu. Sebab kita manusia, kita tak boleh ada dalam comfort zone walaupun kita dah lama dengan pasangan. Kita kena always sentiasa yang baru. Kalau tak ada benda yang baru, kita jemu. Not only pasangan, apa-apa saja dalam hidup ni. Jadi kita perlu, bukan untuk pasangan, untuk diri sendiri. Kita tahu kita happy, bersiap, pasangan happy, kita pun happy. Bagi saya perlu. Okey, pasangan happy, kita pun happy. Kita Anda semua happy. Okey, baik. Kita nak tanya kepada Faiza. Faiza, kebiasaannya bagi seorang wanita setelah berkahwin, sudah mempunyai anak, mereka akan pentingkan keluarga mereka sehingga kan ada yang melupakan diri mereka sendiri. Bukan nak kata alasan, anak-anak itu tidak menjadi alasan, tetapi dah lama-lama jadi rutin, lupa mengenai diri sendiri kan. Dan ada pula yang kata, okey tak apalah, saya tunggu sampai anak saya 9 tahun, 10 tahun, mereka dah pandai berdikari, selepas itu saya akan lakukan apa saya ingin lakukan. Awak setuju ataupun tidak? Dan sebagai seorang isteri, bagaimana Faiza melihat keadaan ini? Saya tak pernah setuju dengan statement ni. Tapi kenapa tu? Pernah setuju dengan statement ni. Saya sangat neutral lah. Kalau kata perempuan, kalau kata lelaki. Saya orang yang macam tu. Tapi kalau bila kita cakap tentang berhias, ini bukan maksudnya you kena pakai makeup setebal buku telefon. Tebal betul lah. Kan, nanti susah nak solat pula. Kan. Jadi dia bukan tu. Dia soal penampilan tu, maksud dia berhias daripada segi kebersihan. Ini kan ni apa tu, kadang-kadang kalau tengok mak-mak kan kalau dah pakai baju kelawar di rumah dah terkoyak sampai bawah tu. Dia tak kisah berpinggang kan macam memang itulah hakikat dia. Let's be realistic lah sebenarnya. Memang macam tu, macam tu. Jadi alasan dia sebab anak-anak. Sebenarnya memang jaga anak, tapi apa salahnya like kita at least badan tu tak berbau, jaga rambut tu kalau kata kat rumah ikat elok. Tak ada macam perempuan macam orang Morian, dia tak ada. Saya rasa benda dia bukan soal basic. Dia it's not about putting on makeup. It's not about macam you kena nampak cantik macam ni. Bukan, it's about kebersihan. At least tak adalah berbau badan tu bila dah tahu bila dah habis masak ke, bila suami keluar pergi kerja, you have the plenty of time for yourself. Masa tu kalau nak pakai baju kelawar sampai terbelah sampai kaki pun ikut sukalah. Tapi bila dia ada tu, saya rasa boleh aja nak nampak more presentable. Instead of nampak macam mak lampir lah. Contohlah, saya tak ni, tapi itulah hakikat dia. Bukan perlu make up ataupun kalau kata macam badan kita gemuk, contoh ataupun gempal. Saya cakap body shaming pula kan. Sebab kalau kata badan kita berisi, dia tak semesti kita kena kurus. Bukan saya faham sebab susah nak kurus tu, kita ada masalah hormon dan sebagainya kan. Tapi dia at least kebersihan, at least you look presentable, you look clean. Yang itu sebenarnya kot. Orang selesa mendekati kita. Betul. Baik, dan saya kira cara kita dibesarkan juga, Rakib, memainkan peranan yang penting. Mungkin didikan awal daripada mak ayah penting untuk terapkan kebersihan diri dalam diri anak-anak, untuk potong kuku, untuk mandi, gosok gigi dan sebagainya. Rakib sendiri rasa macam mana? Okey, untuk soal kebersihan sangat penting sebab memang kita kena didik daripada awal. So contoh daripada mak ayah saya pun sangat menitik beratkan tentang kebersihan. Dari situ kita sebagai ibu ataupun ayah yang baru ni kena terapkan benda yang sama pada anak-anak lah. Ini jadi contoh. Yes, contoh pada anak-anak. Okey, baik. Kami nak kongsikan satu komen di Facebook mengatakan, saya dengar sahaja kalau soalan begini, kalau wanita itu tak bersolek pun kira natural beauty dan sentiasa berkeadaan kemas dan ala kadar, guna krim sahaja dan berpakaian cantik depan suami, tapi tetap juga membebel macam mana tu ya, tetap keluar dengan juga berjumpa dengan kawan-kawan. Bagaimana nak menangani semua itu, doktor? Itulah saya kata tadi, saya tidak sebut penampilan, saya sebut keterampilan. Keterampilan itu cantik luaran, cantik dalaman. Termasuk kita lihat dari segi
kata-kata yang diucapkan. Kan? Sebab wanita ni kadang-kadang dia cantik, okey, nampak bukan main cantik, pakaian cantik, tapi duduk sebelah kejap lagi dia gelak berdekah-dekah. Jadi dari segi keterampilan dia dah tak kena dah. Kan ketawa kok kita pun siapa ketawa? Allah. Tepuk dahi kita. Punya cantik kan, tapi keterampilannya out. Kan begitu juga ada ayah-ayah mengadu, mak ayah mengadu kan, tengok anak saya keluar bukan main cantik, wangi-wangi, you tengah buka bilik dia berselerak. Tapi doktor, okey, saya nak selitkan sedikit banter di sini. Kalau kita baca komen tadi, dia mengatakan dia dah cuba, dia dah solek, bersiap dan sebagainya, tetapi suaminya macam tak appreciate, masih lagi keluar dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang ada pula yang dah bersiap dan segalanya, suami tak adalah bersiap kata nak letak makeup dan sebagainya, macam yang Faizal katakan presentable, tapi suami pula awak ni nak pergi mana, nak pergi jumpa boyfriend ke, padahal suami tau. Lepas tu kenapa makeup banyak sangat, tebal sangat, macam tepung lah kat muka awak. Dan jadi kadang-kadang rasa tersinggung tu ada. Lepas tu mungkin wanita itu rasakan tak payahlah, aku buat masalah, tak buat masalah. Mudah nak tangani benda tu, mudah. Kena ada komunikasi dengan suami. Okey, kalau awak nak saya menyenangi hati awak nak saya penampilan yang bagaimana? Okey. Di sisi awak. Kalau saya dengan kawan-kawan, awak dengan kawan-kawan, anak awak nak saya jenis banyak cakap atau banyak diam? Misalnya. Pernah tak kita tanya suami kita? Kita kadang-kadang kita tak berkomunikasi dengan suami kita. Kita pun kata, suami tak pandang, suami tak tu. Pernah awak tanya, suami nak awak yang macam mana? Ataupun awak saja rasakan, aku dah buat macam ni, suami aku suka. Sebab tu dia komplain. Sebab tak ada komunikasi sebelum kita berhias cara yang nak disukai oleh suami. Mungkin bagi suami, dia nak cukuplah tutup pakai lampu segini, saya dah senang hati. Contoh dia kan. Pernah awak tanya? Awak tetap pakai mungkin selak nampak segalanya. Jadi benda-benda macam ni perlu komunikasi dengan suami. Sekarang barulah suami, bila kita nak bila suami nak komplain, awak nak saya macam ni kan? Senang. Komunikasi, tengok apa pasangan suka. Betul. Okey, macam Rakib sendiri, kalau boleh saya tanya, Rakib terkejut kalau boleh saya tanya. Saya ni takut sebenarnya sebab saya ni paling kata muda dalam perkahwinan. Nak jawab banyak pun takut lebih pula. Okey, kalau Rakib sendiri sebagai seorang suami lah kan, Rakib jenis suami yang macam mana? Ada suami yang bila dia nampak penampilan isteri dia tak kena tudung ke, sengit ke tudung, kelepet ke tudung, dia akan tegur. Macam Rakib sendiri macam mana? Saya sendiri pun macam tu sebenarnya. Sebab saya nak isteri saya keluar, sebab isteri itu melambangkan saya. So macam mana dekat luar, cerminan dia. So maksudnya macam mana dekat luar, itulah saya. So kata, ini suami dia Rakib ni. So saya nak dikemas, saya nak dia sentiasa presentable, betul So saya rasa macam dia keluar tu tidaklah kata over sangat kan, nak pakai bling-bling bagai, tak ada. So dia just pergi, dia rasa selesa dengan diri dia. Saya tak ada syarat untuk dia. Cuma saya kata tutup aurat dengan sempurna. Tu je. So dia dah faham apa tu sempurna. Saya dah bagi tahu awal. So kalau dia nak make up pun dia dah tahu. Dia akan tanya saya, yang okey tak? Saya make up ni tak lebih-lebih, dan saya tahu isteri saya natural beauty. So saya tak. Dari awal sejujurnya saya lebih suka tengok dia tak make up sebenarnya. Okey, baik. Sebab dan bila dia make up, kalau lebih saya pun komen sikitlah. Saya kata dia macam lebih lah, yang saya dah cantik dah tu, tak perlu saya kata. Tapi isteri ni dia ada perasaan yang saya tak tahu, perempuan wanita ni mungkin dia nak juga make up. Dia rasa macam confident. So dia keluar seperti mana yang macam dia nak, dan saya sendiri pun dah guide daripada awal. So tak ada masalah. Yang penting dia selesa, yang penting nampak dia kemas, bersih, itu saja. Okey, baik. Macam semalam saya keluar dengan isteri saya. Lepas tu saya puji dia. Saya kata, awak kelihatan sangat cantik dan menarik hari ini. Dia kata, tapi saya rasa sangat rendah diri. Kenapa? Sebab tudung saya hanya RM20. Saya kata, dia bukan soal RM20. Warna itu matching dengan awak. Nampak? Maknanya tadi warna, cara dia meletakkannya bukan tak semestinya harga. Jadi sebab itulah kita kata, tanya suami. Kalau suami kata, dia suka, lupakan soal harga tu. Maknanya itulah yang suami nak. Okey, baik. Dan sebelum kita ke Faizal, mungkin di penghujung nak tanya kepada Rakib sendiri, mewakililah para suami yang sedang menonton sekarang ini. Dan juga para isteri juga. Ada apa-apa pesanan, tips tak untuk kaum lelaki? Kalau nak bersiap, berhias, bukan secara fizikal sahaja tetapi mental, kesihatan mereka. Kaum lelaki, seperti mana kalau orang nak tengok kita kat luar, semestinya isteri pun nak tengok benda yang sama pada kita dekat dalam rumah. Sebab bagi saya, bila kita dah kahwin ni, dia ada
keyword dia ataupun key point kita dah selesa tau. Okey, kau dah terima aku seadanya, aku pun dah terima kau seadanya. So kat rumah aku bebas, aku nak buat apa. Jadi dekat situlah sebenarnya kita lupa yang sebenarnya dekat dalam rumah ni kita kena lebih menjaga kita punya penampilan untuk isteri kita. Sebab kadang-kadang kita lupa yang kita lebih menjaga diri kita di luar. Betul. Daripada kita menjaga diri kita di rumah. So saya rasa laki-laki kena ingat benda tu. Sebenarnya isteri ni macam mana kita nak tengok isteri kita, macam itulah isteri kita nak tengok kita. Benda yang sama. Kita nak tengok dia cantik, kita nak tengok dia sihat. Isteri pun sama nak tengok kita macam tu. So kita tak boleh nak harapkan yang kau kena buat aku nak, kau kena buat aku nak. Tapi sebenarnya kita kena buat dulu, baru dia boleh bagi kat kita. Okey, baik. Mungkin sedikit kata-kata terakhir daripada Faiza Inai sendiri terhadap mungkin isteri-isteri dan suami-suami di luar sana. Okey, dia macam ni. Dalam Islam pun kita dituntutlah untuk berhias untuk suami ataupun Pak garang betul. tak ada, saya tak garang. So memang dituntut oleh isteri ataupun suami kena berhias. Kalau macam saya, suami saya kuat cemburu. Jadi kalau saya keluar macam individu ni, dia nak tengok baju apa saya pakai. Saya make up over ke tak. You kalau over dia akan tanya, you nak tunjuk kat siapa ni? You hanya boleh pakai macam ni kalau you keluar dengan I saja. Dia macam tu. So kalau jadi kalau bagi saya sebab saya pernah cakap pasal benda ni, kalau tengok dan ramai orang suka cakap ada duit bolehlah sembang. Benar tak dapat benda tu kan? Ada duit boleh. Dia sebenarnya bukan soal duit. Dia bukan soal macam kalau perasan walau orang tu ada ke tak ada ke, tapi kalau dia nak keluar mesti dia akan pakai cantik. Itu yang saya tak faham, dia akan pakai cantik kat luar tapi bila balik dia punya cara pakai dia tu mengalahkan maid kan. Jadi itu yang saya memang saya tak boleh nak faham, saya tak boleh nak read benda tu. Dia bukan soal kena gunakan duit yang banyak, dia hanya kena perlu nampak presentable. Dia kena ada sedikit effort. Kalau dah tahu suami tu nak balik, kena berhias. Jadi saya rasa benda tu perlu kot. Jadi kalau kita nak pakai cantik macam tu, kita kalau tak tunjuk kat suami, lepas tu nak tunjuk kat siapa? Betul. Dia two-way street lah. Dia bukan one-way street sahaja. Okey, baik. Kami nak ucapkan terima kasih kepada ketiga tetamu. Saya harap Rakib dah tak nervous, tak takut sekarang ni. Dah okey. Dah wakil suami tadi. Dan Faiza tak garang ya. Terima kasih doktor, dan bagi anda yang sudi berkomen, kongsi komen-komen anda, terima kasih kepada anda juga. Dan tadi Faiza kata, Syira, it's not about money kan, bukan mengenai duit. Sebenarnya ada sahaja cara yang boleh kita lakukan. Hari sebenarnya ni kita ada DIY untuk kita. Kita sama-sama cantik. Remedy kecantikan kita akan kongsikan selepas ini. Sebelum itu jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Hari ini sehari suntuk ni memang kita cakap tentang kecantikan sahaja. Cantik luar dan juga cantik dalam. Dan bercakap tentang kecantikan ini, berdiri di sebelah saya orangnya pun memang cantik, adalah Puan Nur Atira Samsudin selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Assalamualaikum Puan, sihat. Kita jumpa sihat, lagi. Alhamdulillah, betul. Ni pun cantik juga orangnya. Alhamdulillah. Okey, baik Puan. Apa kita ada di depan kita hari ini? Okey, terima kasih banyak Syira. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Syira, sebenarnya hari ini Atira excited tau nak bersiaran dalam Wanita Hari Ini sebab hari ini kita bawakan produk terbaru dari Jamu Jelita iaitu jus tolak angin. Okey, kalau kita dengar nama dia pastinya terpercaya semua orang mesti tahulah apa kebaikan produk ni. Dan produk ni khusus untuk mereka dekat luar yang ada masalah selalu kadang-kadang muntah angin, perut terasa kadang-kadang tu penuh kembung dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga masalah tu kadang-kadang selalu rasa loya tak menentu dan sebagainya. Dan ada juga kadang-kadang yang kebas-kebas kaki dan sebagainya. Kalau anda ada semua tanda sedemikian, fakta yang anda perlu ketahui bahawa anda ada masalah angin dalam badan dan juga kolesterol yang tinggi dalam badan. Jadi sebab tu hari ini kita bawakan jus tolak angin yang mana produk ini merupakan produk terbaru keluaran Jamu Jelita dan bahan-bahan yang kita formulasikan semuanya bahan-bahan yang berkualiti dan bermutu dan antaranya adalah halia bentong. Halia bentong menurut pengkajian halia bentong mampu merendahkan paras low density lipoprotein ataupun kolesterol jahat yang terdapat dalam badan. Jadi kebaikan dia memang tak nafikan. Ramai juga sebenarnya walaupun dia produk terbaru, kita dah lama dah keluarkan dekat pasaran, tapi untuk Wanita Hari ini kita kenalkan kepada anda. Dan ini juga salah satu produk yang kalau nak tahu mengandungi juga cuka apple.
Dan kenapa kita pilih cuka apple? Sebab cuka apple boleh mengawal paras gula dalam darah. Jadi anda yang tengah tengok wanita hari ini dan anda ada masalah yang macam Mata cakap tadi, nak cari produk untuk bantu atasi masalah yang anda hadapi, boleh dapatkan kita punya jus tolak angin. Dari ini nak tunjuk kepada anda. Kita menggunakan bahan-bahan yang terpercaya, merupakan bahan-bahan pati-pati yang orang kata apa, bermutu dan berkualiti tinggi. Jadi anda boleh tengok kepekatan kita punya jus tolak angin. Ini bukan orang kata apa, bahan-bahan yang kita campur dengan air ke, bukan. Memang 100% pati-pati, bawang putih, madu dan sebagainya yang punya banyak kebaikan untuk kesihatan kita. Dan pastinya Syirah boleh diamalkan oleh lelaki dan wanita. Wow, seterusnya kita ada apa lagi tu? Okey, tadi Syirah dah cakap hari ini topik kita semua untuk kecantikan dan kesihatan. Dah cakap tentang kesihatan, kecantikan pula. Hari ini produk kedua kita iaitu Pearl White Pinky Plus. Ini adalah produk yang tak asing lagi di wanita hari ini. 12 tahun kita pun dah bersama wanita hari ini, bertahun lamanya. Sepanjang bersiaran, inilah produk yang kita bawakan dan merupakan produk pilihan rakyat Malaysia untuk yang ada kulit cantik, Syirah. Dan ini juga kalau Syirah nak tahu, ramai yang beli dan kongsikan dengan Atira. Dia kata kalau dulu ada kulit bermasalah, sekarang tak lagi. Dan apa yang anda cakap adalah Atira boleh jamin, sebab anda boleh tengok kita punya live di TikTok. Hari-hari kita akan live daripada pukul 2 sampai pukul 5.30. Ramai tahu yang dah beli Pearl White Pinky Plus, dia kongsikan dengan kita keberkesanan produk ni terhadap kulit mereka. Jadi anda yang nakkan kulit cantik, anda boleh dapatkan produk Pearl White Pinky Plus ni, sebab ini adalah produk yang kalau nak tahu, walaupun dah bertahun lamanya di pasaran, tetap ada pengguna yang tersendiri, tetap ada peminatnya dan masih kami menerima maklum balas yang positif di kalangan pengguna. Dan ramai yang kongsi dengan Atira. Kadang-kadang tu sebelum konsisten tu dia kata botol pertama pun dia nampak kesan. Ramai yang kongsikan awal botol pertama dia kata dulu ada masalah tumit kaki yang mengeras, kuku tu pecah-pecah sebab kulit terlalu kering. Dan kadang-kadang tu ada masalah kulit tu cepat sensitif, naik jerawat dan sebagainya. Alhamdulillah dengan minum produk Pearl White Pinky Plus tak ada masalah sedemikian. Dan yang paling menarik perhatian Atira, setiap kali ada live dekat TikTok Jamu Jelita, ada seorang makcik ni dia kongsi dengan Atira, dia amalkan selama 10 botol. Dia kata saya ada masalah jeragat, dia kata saya memang ada masalah jeragat, saya dah minum 10 botol. Dia kata Alhamdulillah, dia kata jeragat dia dah makin menghilang, makin pudar. Sebab tu Atta cakap, korang kalau nak tengok siapakah pengguna kita yang dah berjaya pakai, boleh tengok live kita hari dekat TikTok. Memang ramai yang akan kongsikan tentang kehebatan produk Pearl White Pinky Plus ni. Dan apa yang anda pasti, kehebatan ni tak lain tak bukan adalah daripada bahan yang kita formulasikan dalam produk Pearl White Pinky Plus, iaitu buah-buahan antioksidan. Kita pakaikan, orang kata apa, kita formulasikan dengan astaxanthin yang tinggi dengan vitamin C, vitamin E, coenzim Q10. Jadi anda boleh bayangkan, kalau larutan betadine yang gelap ni, kita campurkan dengan produk Pearl White Pinky Plus, air boleh berubah menjadi jernih. Anda bayangkan apakah yang bakal berlaku kepada kulit anda. Keajaiban yang Atira jamin, anda pasti suka. Sebab ramai yang cakap, Pearl White Pinky Plus Atira, Puan Atira saya memang suka. Dia kata harga dalam murah RM39.90, sekarang promosi RM29. Dia kata dalam harga murah, lepas bila pakai dekat kulit memang nampak keberkesanan dia, kulit saya cantik, bersih, tak ada masalah. Dan ini adalah produk kalau anda tak tahu, lelaki pun boleh pakai. Sebab kadang-kadang bila Atira bersiaran, orang cakap perempuan jaga Puan Atira. Tak, lelaki pun boleh pakai. Okey, baik. Dan seterusnya, Puan Atira. Okey, yang terakhir buat hari ini iaitu Kopi Perawan. Kopi Perawan merupakan produk yang sebenarnya dah lama di pasaran, tapi kita branding baru yang mana kita tukar packaging dia dan juga formulasi baru, iaitu daripada segi kita tukar daripada secik. Sebelum ni ada pernah bersiaran dalam wanita hari ini, kita tak dalam skop je kan, kita buat versi secik sebab ramai yang cakap, ada tak boleh tak mudahkan kita ni kadang-kadang selalu nak minum ke office ke apa, jadi kita formulasikan versi secik. Anda boleh je buka dalam beg yang mana penggunaannya sangat mudah. Dan apa yang bagus tentang Kopi Perawan ni, kita dah cakap tadi tentang jus tolak angin, tentang kesihatan, tentang kulit. Anda percaya wanita ni, topik hari ni pun tadi kita cakap wanita ni, intro tadi Anda dah suka. Kita lah orang yang paling sibuk kan, yang paling awal bangun, yang tidur pun paling lewat, kadang-kadang tak ada masa untuk diri sendiri. Kita memang akan paling penat, paling lesu dan sebagainya. Jadi sebab tu kita nak bantu wanita kat luar untuk kekal bertenaga. Kita formulasikan Kopi Perawan menggunakan kopi Arabica, rendah kafein, rasanya sedap, tanpa perlu bancuan apa-apa. Bancuan panas saja, lepas sudah tak payah nak bergula ke susu, rasanya sedap. Mengandungi herba yang terbaik. Ini kaca TV packaging lama, sekarang packaging baru. Mengandungi bahan yang terbaik daripada manjakani, serapat, kacip Fatimah, ada ashwagandha, yang mana bahan-bahan ini mempunyai banyak kebaikan untuk dalaman wanita, terutama kita punya tenaga, dalaman dan juga luaran. Jadi anda mahukan kopi yang rendah kafein, yang boleh bantu anda lebih fokus dalam rutin harian supaya kita ni tidak mudah lesu, tak mudah mengantuk. Boleh dapatkan produk Kopi Perawan dari Jamu Jelita. Jadi secara ringkasnya, anda nak tahu lebih lanjut tentang produk dari Jamu Jelita, nakkan kesihatan yang terbaik, ataupun follow kita punya TikTok dulu. Anda mahukan kesihatan yang terbaik, dapatkan jus tolak angin berharga RM50, Pearl White Pinky Plus berharga RM39.90, Kopi Perawan berharga RM34.90. Dan kesemua produk ini anda boleh dapatkan di toko Jamu, beli secara online dan secara TikTok. Okey, baik. Terima kasih banyak Puan Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Terima kasih banyak. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini.
wanita hari ini. Saya pasti ramai dalam kalangan mereka, Syira, ternanti-nanti apakah antara remedi kecantikan yang ingin dikongsikan. Baik, kita bersama dengan Nur Shaiza Shasha. Cantik sangat orangnya dan di hadapan ni bahan-bahannya menaikkan aroma dan mood lah. Wangi Shasha. macam dekat spa kita. Ya, okey, baik Shasha. Hari ni apa yang Shasha nak kongsikan ni? Tak sabar. Okey, hari ini saya akan tunjukkan cara-cara nak buat scrub, scrub mulut, scrub badan dan minyak urut homemade yang ada di rumah dan di dapur sahaja. Jadi untuk mak-mak, ibu-ibu dan orang yang tidak bekerja lah. Okey, baik. Mudah dan murah. Yes. Okey, silakan Shasha. Apa bahan-bahan diperlukan? Okey, untuk yang ini adalah scrub kopi. Okey, pertama kita boleh pakai minyak zaitun, minyak sunflower, minyak sunflower. Okey, lepas tu kita perlukan kopi, gula perak, serbuk kayu manis. Baik. And then kita dah campur semua. Kita boleh letak dalam botol lah. Baik. Boleh tahan berapa lama ni? Ini boleh tahan dalam sebulan, 2 bulan. Room temperature. Room temperature. Ambil bau dululah. Takkan nak scrub. Dan dia sangat sesuai bagi orang, bagi ibu-ibu yang selepas bersalin, selulit, sebab kopi adalah dia ada sifat anti penuaan yang kuat. So bagi orang yang ada selulit tu sangat-sangat sesuai lah. Untuk serbuk untuk scrub kopi. Ya, antioksidan juga kan. Sangat-sangat wangi. Macam nak minum pun. Tapi taklah tak minum. Boleh buat dekat rumah saja. Okey, baik. Dan seterusnya Shasha kata nak mengajar kami bagaimana nak buat scrub bibir. Betul. Okey. Saya akan tunjukkan scrub bibir yang mudah, senang dan cepat. Okey. Kita ada gula, gel petroleum. Dan kita ada perahan limau. Alright. Jadi kita akan campurkan. Okey, baik. Saya ada soalan sebenarnya nak tanya Shasha. Sambil-sambil Shasha buat tu, kenapa untuk scrub badan kita gunakan gula perang, untuk scrub bibir ni kita gunakan gula biasa yang putih? Ada beza tekstur dia sebab tu ke macam mana? Sebab dia kopi. Jadi dia berlawan. Macam tu. Tapi nak guna scrub, nak guna gula putih pun boleh juga. Okey, baik. Shasha, saya rasa untuk memudahkan pergerakan kerja awak ni. Yang cantik ni kita letak sebelah yang orang yang cantik sebelah sana. Lagi cantik. Okey, Syah, kalau boleh kongsikan juga kepada kami untuk buat scrub bibir dan juga untuk kita scrub badan ni, selalunya berapa kekerapan dalam seminggu tu? Seminggu dalam 3-4 kali. Sebab bibir sentiasa kita gunakan lipstick, betul tak? So lipstick tu kadang-kadang tak sesuai dengan bibir kita. Jadi kita perlu scrub sel-sel kulit mati lah dekat bibir kita. Tapi itu yang sering kali kita lupa kan. Bibir tak semua orang suka scrub. Kadang-kadang lupa, malas dan sebagainya. Dan itu adalah perahan lemon, jus lemon. Kita boleh perah lagi lah kalau tak cukup. Okey. Ni siapa-siapa yang kata tak ada duit, yang kata tak ada masa, ni bahan-bahan kat dapur je, wahai ibu-ibu, wahai anak-anak dara, wahai semua wanita-wanita. Kita dah cantik ni kata orang tak ada alasan lah sebenarnya kan. Okey, saya nak kacau ni bagi dia sebati dan Mimi model kita pada hari ini akan tunjukkan kepada anda bagaimana anda boleh scrub. Okey, baik. Sambil-sambil saya nak kacau ni, mungkin Shasha boleh kongsikan seterusnya. Yang ini adalah minyak urut. Memang sesuai sangat bagi kanak-kanak dan orang dewasa. Paling mudah dan
sesuai bagi anak-anak yang sekarang kan musim batuk, sesama, inilah. So 10 biji bawang putih, lada hitam and minyak bidara atau minyak zaitun, olive oil pun boleh. So kita akan tumbuk jadi macam ni. Okey, dah tumbuk tu peram 1 hari 24 jam. Lepas tu tapis and then letak dalam botol dah jadi macam ni. So sesuai kita letak dekat kalau anak-anak kita letak kat dada, dekat hidung, tapak kaki before nak tidur setiap malam. Baik. Tadi saya dah kata dah tak ada alasan untuk kita cantik sebenarnya dan macam-macam lagi kita boleh buat. Kalau kita nak tahu lagi apa agaknya remedi-remedi yang ada, kat mana IG-nya? Instagramnya? Instagram. Okey, boleh search Mobile Spa SS. So kita ada buat spa bergerak. Rumah ke rumah. Okey, dan nampak gaya Mimi pun dah selesai scrub. Nampaknya Mimi scrub macam tu dalam circular motion kan. Baik, dan seterusnya Mimi akan mengelap bibirnya dan bolehlah lepas ni boleh letak lipstick ke nak letak apa, makanan lip balm dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak-banyak Syasha atas perkongsian hari ini. Sedap ni bau minyak tu. Okey, saya nak bau sikit. Okey. Awak bau? Okey, baik. Awak dah ambil bau ni. Saya harap awak nak ada komen kan? Ada sesuatu yang kami nak kongsikan kepada anda semua, kepada penonton setia WHI. Kalau nak tahu, hari ini adalah hari yang sangat istimewa buat penonton TV3. Untuk pertama kalinya, Tudung Fazura berkolaborasi bersama TV3 akan mengeluarkan tudung koleksi edisi khas untuk penonton slot Akasia. Saya tahu ramai yang berminatkan. Pembelian boleh dibuat di fazura.com atau boleh layari Instagram TV3 Malaysia dan My Tudung Fazura. Ingat tahu, stok adalah terhad. Alright, baik. Terima kasih kerana bersama kami sepanjang 1 jam ini. Semoga apa jua yang dikongsikan hari ini memberikan manfaat kepada anda semua. Dan kita akan berjumpa hari Isnin. Selamat berhujung minggu dan esok jangan lupa pakai oren tau. Assalamualaikum, bye, jaga diri. Mengurus mata wataknya, usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia